Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas pertanian tingkatan 5. Okey, dalam bab 2 iaitu pengelolaan hasil tanaman, unit 2.3 penuaian dan penyimpanan hasil tanaman. Okey, kita tengok situ, penuaian adalah aktiviti memetik, mengutip dan memungut hasil tanaman yang telah mencapai tahap kematangan yang dikehendaki. Okey, tahap kematangan maksudnya dah boleh dituai. Okey, penuaian hasil ada tiga fasa, iaitu sebelum menuai, semasa menuai dan juga pasca tuai. Pasca ni maksudnya selepas. Okey, pasca selepas. Okey, sebelum menuai kita perlu menentukan kaedah penuaian yang akan digunakan. Okey, sama ada memetik menggunakan tangan, alatan, mesin atau jentera penuai yang sesuai. Okey, kita kena tentukan kaedah. Apa kaedah kita nak guna? Okey, seterusnya kita perlu juga mengenal pasti indeks kematangan. Indeks kematangan ni maksudnya macam apa yang menunjukkan tanaman tu dah matang, dah sesuai untuk dituai. Okey, indeks kematangan. Okey, parameter yang digunakan dalam membuat anggaran peringkat kematangan yang sesuai bagi penuaian sesuatu tanaman. Okey, ini maksud indeks tanaman. Parameter yang digunakan dalam membuat anggaran peringkat kematangan yang sesuai bagi penuaian sesuatu tanaman. Okey, kaedah menentukan kematangan tanaman. Okey, ada tiga. Yang pertama, kaedah fizikal, kimia dan juga fisiologi. Okey, melalui fizikal, melalui penglihatan atau iaitu warna kulit, saiz, bentuk dan daun. Okey, senang dileraikan melalui tekstur, bau, rasa dan bunyi. Okey, ini kalau kita ikut pada kaedah fizikal. Okey, jika kita tengok pada kaedah kimia. Kimia ni dengan melakukan analisis kimia melalui ujian keasidan dan menganalisis kandungan gula atau glukosa, kandungan kanji dan mengetahui pH. Okey, seterusnya kaedah yang ketiga dengan menggunakan kaedah fisiologi, iaitu melakukan pengiraan bilangan hari atau bulan. Okey, maksudnya tempoh tanaman lah selepas pokok mulai berbunga atau diubah ke kawasan tanaman. Okey, maksudnya kita boleh set berapa hari, 40 hari, 60 hari. Whatever lah, bergantung pada tanaman yang kita tanam tu lah. Okey, kepentingan indeks kematangan. Apa kepentingannya? Okey, pertama, untuk menentukan strategi pemasaran. Okey, mana kita tahu harga sesuatu tanaman dipengaruhi oleh permintaan dan juga penawaran. Okey, petani boleh merancang pengeluaran hasil untuk mendapatkan harga yang premium, harga yang paling sesuai. Dan juga yang paling mencapai keuntungan lah. Okey, menentukan kesesuaian waktu penuaian. Okey, kesesuaian, kita boleh set waktu dia, waktu sesuai untuk mengelakkan hasil yang belum matang atau terlalu masak. Terlalu masak ni terlalu matang lah, sampai dia dah tahap dah tua untuk dituai. Okey, pengurusan buruh dan sumber yang cekap. Petani boleh merancang operasi penuaian dan pengendalian supaya pengambilan tenaga buruh dan peralatan diurus dengan baik kerana tanaman di Malaysia adalah bermusim. Okey, maksudnya bila aktiviti penuaian dah nak dijalankan, okey, baru dia dapatkan pekerja. Kalau tak, dia kurang perlukan pekerja. Sebab apa? Kemungkinan menggunakan tanaman tu menggunakan sistem ataupun teknologi, so tak perlukan banyak pekerja. Bila dah nak jalankan proses penuaian, baru dia ambil pekerja. Kos kat situ, kos upah dia tak banyak ditanggung. Sebagai asas pengkelasan, asas mengasingkan hasil mengikut kegunaan pasaran domestik atau ekspor, menentukan grade hasil tanaman. Okey, grade hasil tanaman. Okey, semasa menuai. Tadi itu kalau kita sebelum menuai. Okey, ni semasa menuai. Semasa menuai ni, okey, untuk sayur-sayuran menggunakan alatan atau jentera yang sesuai. Okey, hasil diisi ke dalam bekas yang sesuai dan bersih. Okey, hasil sayuran tu masuk dalam bekas. Okey, padi menggunakan tenaga pekerja sepenuhnya. Memotong batang padi menggunakan sabit dan meleraikan padi dengan membanting. Okey, kalau padi ni biasa memang gunakan tenaga pekerja sepenuhnya. Menggunakan mesin jentuai, iaitu menyabit, mengikat, melerai dan mengumpul padi dilakukan serentak. Okey, ni kalau tanaman padi.
Okey, kelapa sawit memotong tandan secara manual buah matang. Okey, menggunakan mesin pemotong buah kelapa sawit. Okey, ni kalau kelapa sawit. Okey, kalau kukuh, buah masak dipetik menggunakan alatan tajam seperti skecer. Okey, menggunakan pisau berbentuk sabit atau gunting tajam potong pada tangkai buah. Okey, yang ketiga, buah kukuh boleh dituai sepanjang tahun. Okey, kukuh ni boleh dituai sepanjang tahun. Okey, lada hitam dipetik secara manual dengan cara menggunting tangkainya. Okey, tangkai buah dileraikan dan diasingkan dari bijinya menggunakan mesin pelerai. Bersihkan buah dari berdasing daun dan tangkai. Biji buah direndam dalam air mendidih selama seminit, iaitu proses penceluran. Okey, pasca tuai sayur-sayuran, kita tengok ni pasca dia. Kaedah-kaedah ataupun step-step dia. Pertama, kita mengumpul. Lepas tu kita proses, menggrade, menyimpan. Okay, lepas tu dah simpan, maksudnya benda dah siap semua. Okay, baru kita iklan. Bila iklan, so kita bungkus dan juga, kita mengumpul, memproses, menggrade. Lepas grade, baru kita bungkus. Tadi juga silap. Okay, menggrade, so membungkus, lepas tu baru kita mengiklan. Dah siap bungkus, kita iklan. Whatever lah, masuk dalam Facebook ke apa benda ke. Okay. Lepas tu baru kita dah iklan tu kita simpan di tempat yang sesuai, dan last sekali baru kita jual. Okey, pasca tuai jagung, lebih kurang juga mengumpul, memproses, menggrade, membungkus, mengiklan, menyimpan dan seterusnya kita menjual. Okey. Kalau kelapa sawit pemprosesan BTS dimasak dan disterilkan, BTS dimasukkan ke dalam mesin pengilang, buah sawit diperam di dalam mesin, minyak sawit mentah. Okey, dia jadikan minyak sawit mentah. Okey, bila mentah dia akan melalui proses penapisan dan juga dijadikan produk hiliran daripada hasil kelapa sawit tu. Banyaklah benda produk kita berhasilkan daripada kelapa sawit. Okey, pasca tuai padi. Okey, ada 3 fasa, iaitu penggredan, pengeringan dan juga penyimpanan. Okey, padi digrade mengikut kandungan kelembapan, ketulinan dan berdasing, ketidakmatangan beras yang berkapur dan beras hancur. Okey, proses pengeringan mengurangkan kadar kelembapan bijirin untuk tahap keselamatan semasa penyimpanan. Okey, proses penyimpanan menggunakan bekas kontena kapasiti 1 tan untuk 6 hingga 12 bulan di bawah suhu kurang dari 5 darjah Celsius. Agak sejuk kat situ. Okey, pasca tuai kukuh, pengumpulan buah, pembelahan, fermentasi, pengeringan. Boleh tengoklah Okey, kaedah penyimpanan hasil. Okey, kalau sayur-sayuran, kita menggunakan kaedah pendingin udara dan pendingin air. Maksudnya perlu dalam keadaan yang sejuk. Okey, kalau sayur-sayuran. Okey, padi, anyaman buluh, pelepah kelapa dan kontena untuk padi yang ditanam secara komersial. Okey, kalau jagung disimpan dalam guni atau bakul plastik. Okey, kalau kukuh disimpan dalam guni yang diletakkan di atas para kayu. Okey, lada hitam dimasukkan dalam beg plastik. Okey, kelapa sawit, BTS dibawa terus ke kilang untuk proses memerah minyak mentah. Okey, pemantauan kualiti hasil tanaman. Okey, faktor yang mengekalkan kualiti hasil tanaman. Ada 4 faktor. Okey, yang pertama kelembapan, suhu, pengudaraan dan juga tempoh penyimpanan. Okey, 4 faktor ni yang boleh mengekalkan kualiti hasil tanaman kita. Okey, yang pertama kelembapan. Kandungan air dalam udara. Kandungan air dalam udara. Maksudnya lembab. Lembab tu lebih kurang macam dia tak kering, dia tak basah, dia tak kat tengah-tengah. Okey, kelembapan yang sesuai untuk sayuran 90% hingga 95% dan 12% hingga 14% untuk bijirin. Okey, maksudnya sayuran ni perlu lebih kelembapan dia tinggi lah. Okey, berbanding untuk bijirin. Bijirin ni 12 hingga 14 saja. Okey, kelembapan rendah akan menyebabkan kelayuan dan kekeringan daun. Okey, kalau kelembapan tinggi, pertumbuhan kulat dan bakteria. Okey, maksudnya lembab ni akan menyebabkan pertumbuhan kulat dan bakteria. Okey, seterusnya suhu. Faktor kedua suhu. Suhu tempat penyimpanan 1 hingga 2 darjah Celsius. Sejuk Suhu, kalau suhu terlalu rendah akan menyebabkan pembekuan dan merosakkan sayuran. Okey, kalau suhu tinggi pula, suhu tinggi ni maksudnya panas. Kalau suhu rendah ni terlalu sejuk Suhu tertinggi, hasil tanaman tu akan jadi layu sebab panas. Okey, suhu sesuai ataupun suhu rendah. Yang ni terlalu rendah, yang ni rendah. Mengurangkan kadar respirasi, melambatkan proses penuaan dan pematangan hasil. Okey, suhu tu kena lebih kurang 1 hingga 2 darjah Celsius saja. Tak boleh lebih, tak boleh kurang.
Okey, seterusnya pengudaraan. Ruang penyimpanan memerlukan udara yang baik. Udara lembab perlu disedut keluar dari ruang penyimpanan. Okey, tak boleh kita kena keluarkan dia. Peningkatan suhu boleh menyebabkan biological heating. Kepanasan biologi, pertumbuhan bakteria, kulat, serangga dan hama akan berlaku. Okey, itu kalau peningkatan suhu. Udara kurang baik menyebabkan kelompokan bijirin dan pertumbuhan kulat. Kat situ dah boleh merosakkan tanaman, hasil tanaman kita. Okey, seterusnya yang keempat, kaedah penyimpanan dipengaruhi oleh kelembapan bandingan dan suhu. Okey, bergantung pada jenis tanaman atau bijirin yang disimpan. Okey, dipengaruhi oleh kelembapan bandingan dan suhu bergantung pada jenis tanaman atau bijirin yang disimpan. Bijirin yang disimpan dengan kelembapan yang betul menjadikannya dormant dalam keadaan metabolisme tidak aktif. Okey, dia boleh merencatkan respirasi aerobik yang menyebabkan tiada proses peleraian. Okey, bijirin dalam kelembapan tinggi menyebabkan respirasi berlaku dan merosakkan bijirin serta berbau hapak. Okey, sampai sini saja. Cikgu harap semua boleh faham. Okey, kalau ada apa-apa masalah bolehlah WhatsApp cikgu ataupun Telegram cikgu untuk sebarang persoalan. Okey. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.